ketika dilahirkan Nabi SAW ada 5 perkara yang berlaku. Yang pertama, dilahirkan Nabi SAW, yang pertama, runtuh beberapa tiang istana Parsi. Pada malam kelahiran Nabi SAW, menurut kita Adibai, runtuh beberapa tiang istana Parsi. Istana Parsi ketika zaman Nabi SAW berada di Kermanshah. Sekarang di Kermanshah di Iran. Dan maknanya diperintah oleh dinasti Sasanid. Dinasti Sasanid ni dah beribu tahun dah. Maknanya memang berpengalaman dalam memerintah, berpengalaman dalam mengendalikan ketenteraan, dan berpengalaman dalam maknanya menghadapi ancaman-ancaman luar. Tapi malam kelahiran Nabi SAW runtuh beberapa tiang istana Parsi. Jadi rahib-rahib Parsi, mereka pun buat telekan. Dia kata, tak pernah berlaku runtuh tiang istana Parsi ni. Jadi pada malam ini lahir satu orang nanti yang akan mencahayakan Parsi ni, dan juga akan dapat menawan Parsi ni. Dan benar, kelahiran Nabi SAW, kemudian selepas baginda SAW berjalan intik menjadi Rasul pada umur baginda 40 tahun, baginda wafat pada tahun 10 Hijrah. 10 Hijrah, 14 Hijrah Parsi jatuh ke tangan Islam. 14 Hijrah Rasulullah wafat pada 10 Hijrah, 14 Hijrah Parsi jatuh ke tangan Islam. Okay, cerita sikit mengenai Parsi sedikit mengenai Parsi. Jadi kenapa orang Parsi ketika Islam dapat menawan Parsi, mereka beramai-ramai masuk Islam. Mereka tak rasa pun mereka dijajah. Pada permulaan memang sebab Rasulullah hantar utusan, maka utusan kena hinakan di Parsi. Maka selepas Rasulullah wafat, Sayyidina Umar hantar tentera ke Parsi, dapat mengalahkan tentera Parsi. Dan apabila istana Parsi di Kermanshah dapat ditawan, jadi Maharaja Parsi mati, panglima-panglima dia mati, dan anak lelaki Parsi itu semua mati, putera-putera dia semua mati. Yang tinggal adalah puteri-puteri Parsi. Puteri Parsi ni ada 3 orang. Ada 3 orang. Jadi para sahabat bermesyuarat, ketiga-tiga puteri Parsi ni nak buat apa? Takkan kita nak jadikan hamba kan? Maka akhirnya mereka bermesyuarat, mereka buat keputusan 3 orang puteri Parsi ni dikahwinkan dengan 3 orang anak khalifah ataupun bakal khalifah waktu tu. Yang pertama dikahwinkan dengan anak Sayyidina Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar. Yang kedua dikahwinkan dengan anak Sayyidina Umar sendiri, Abdullah bin Umar. Yang ketiga dikahwinkan dengan anak Sayyidina Ali, iaitu Husain bin Ali. Jadi apabila orang Parsi melihat ketiga-tiga anak puteri Parsi ni, maknanya pewaris Parsi ni dikahwinkan dengan 3 orang anak khalifah, 2 orang anak khalifah, Sayyidina Ali bakal khalifah kan, maka orang Parsi rasa empire ni bergabung sebenarnya. Yalah, maksudnya anak puteri Parsi dikahwinkan dengan anak khalifah, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Ali tu waktu tu gubernur di Kufah. Mereka merasakan empire ni bergabung. Beramai-ramai orang Parsi masuk berislam. Sebab dia rasa bergabung empire ni kan. Dia tak rasa bahawa orang Islam tu menjajah negara mereka. Jadi kelahiran Nabi SAW yang pertama sekali, kelahiran Nabi runtuh beberapa tiang istana Parsi. Yang pertama. Yang kedua, pada malam kelahiran Nabi SAW, terpadamnya api sembahan Majusi yang telah dijaga selama 1000 tahun. Mereka menyalakan api itu dengan arang batu. 1000 tahun mereka jaga api itu, 1000 tahun. Dan terpadam pada malam itu, cuba dinyalakan, tak nyala-nyala sampai sehingga sebulan. Kaum Majusi penyembah api.
Sebulan mereka cuba nyalakan tak boleh, cuba nyalakan tak boleh, cuba nyalakan tak boleh. Lepas sebulan baru boleh nyala balik. Lepas sebulan baru boleh menyala balik. Rahib-rahib mereka berkata, pada hari ini lahir satu orang yang akan memadamkan pengaruh agama Majusi itu. Kan? Ni. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ibu bapa kakak sekalian, temple ataupun kuil yang tempat maknanya api itu terpadam tu saya dah sampai. Dia berada di Yazd, Y-A-Z-D, Yazd di Iran. Kan? Di Yazd di Iran. Saya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada program lawatan ulama ahli sunnah wal jamaah di Iran. Ahli sunnah wal jamaah ni ramai kat Iran, sebenarnya ramai. Kerajaan dia je Syiah, tapi ahli sunnah wal jamaah tu ramai. Kita nak tahu masjid ahli sunnah wal jamaah senang je. Kalau kubahnya hijau tu masjid ahli sunnah wal jamaah. Senang je. Kalau kita tengok orang sembahyang dekat jalan-jalan ke apa semua, dia sembahyang dia letakkan tangan dekat macam kita ni, tangan dekat kita punya perut ni atau pusat ni kan. Itu orang ahli sunnah wal jamaah. Seorang Syiah dia sembahyang dia lepaskan tangan dia. Nah, kalau kita sembahyang kan, pekerja-pekerja kontrak kan, kita tengok, sembahyang macam ni. Itu ahli sunnah wal jamaah. Senang je nak kenal ahli sunnah wal jamaah kan. Maknanya kubah masjid ni warna hijau. Syiah ni kubah selain hijau lah, hitam lah kan. Jadi saya ada program lawatan Ahlussunnah wal Jamaah daripada Tehran ke Isfahan, Isfahan ke Shiraz, Shiraz ke Yazd. Di Yazd tu sekarang ni ada satu kuil, ada satu temple orang Majusi. Dia menjaga api tu dah 1400 tahun. Maknanya api yang terpadam pada zaman Nabi SAW, usaha hidupkan balik. Dah hidup sampai sekarang. Hidup lah. Maknanya api itu yang padam, dijaga 1000 tahun, kemudian terpadam selama sebulan. Cuba nyalakan tak boleh. Cuba dihidupkan balik. Hidup semula sampai sekarang dijaga api itu. 1400 tahun dah umur api itu. Jadi api itu dihidupkan dengan arang batu. Adalah dia punya apa nama rahib-rahib kan, ataupun dia punya sami-sami yang menjaga tu. Panjang, mata bercelak kan. Pakai baju pun baju macam hitam putih ada bunga tu. Dia punya kopiah tu macam chef kan. Aku kan. Api tu dia tak besar menyala besar macam tu. Dia ada pada arang batu macam hidup sikit macam tu lah. Macam bara tu. Dan dia orang menyembah api. Jadi mengikut kita Ad-Dibai, terpadamnya api sembahan Majusi. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala telah sampai tempat di mana tengok pergi situ tu, masya-Allah, betul apa kata dalam kitab Ad-Dibai. Maknanya api itu terpadam sebab dia menjaga sungguh tu. Dia pakai arang batu kan ada bara-bara. So api tu hidup sikit je atas bara tu. Sikit atas bara tu. Letak lagi. InsyaAllah kalau siapa nanti besok boleh buat rombongan kan, boleh tengok kan itu sejarah-sejarah yang ditulis pada malam kelahiran Nabi SAW. Kenapa mereka menyembah api kan? Satu ketika selepas saya program di Yazd, saya program seterusnya di utara Iran. Utara Iran tu sangat sejuk. Saya 4 orang Malaysia, kan? 1 orang yang bawa dan tour guide kita, seorang Iran ahli sunnah jemaah lah. Jadi sampai utara Iran tu, bahagian utara tu sejuk sangat. Jadi bertamu dengan rumah kampung ni yang memang dinyalakan bukan pakai heater tu. Dia pakai memang kayu api sungguh. Kita pun cerobong kan kayu api ni kan. Kita orang Malaysia 4 orang duduk, best api kan, alhamdulillah Tuhan. Terima kasih Allah kau jadikan api kan. Sebab selimut tu maknanya memang takluk lah kira masih lagi rasa sejuk tu. So kita duduk kat api keliling kan, kat api ni. Waktu nak tidur tu pun saya kata, Tuhan, patutlah ada orang menyembah api. Sebab apa? Berterima kasih dengan api. Kan? Berterima kasih dengan api. Orang boleh menyembah benda yang sangat diterima kasih. Sebab itu dalam Al-Quran kita diajar untuk mengenangkan nikmat-nikmat Allah dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih dalam bahasa Arabnya bersyukur. Sebab manusia ni dia akan menyembah
maknanya orang ataupun penyebab yang sangat terutang budi, berterima kasih itu. Kan? So jadi patutlah ada orang menyembah api. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, kau kenangkanlah nikmat Allah banyak sangat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Mana satu nikmat Tuhanmu yang kamu nak dustakan? Banyak sangat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak kesusahan, banyak lagi benda nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kita ni berenang di lautan nikmat. Kan? Maknanya terlalu selesa dengan nikmat. Kalau kita ni diibaratkan sebagai ikan, kita berenang tu di lautan nikmat di mana. Okey, itu perkara yang kedua, iaitu terpadamnya api sembahan Majusi ketika kelahiran Nabi SAW. Yang ketiga, apakah yang berlaku pada kelahiran Nabi SAW? Yang ketiganya, jin ni tunduk kembali kepada khalifah muka bumi atau manusia. Ketika zaman Nabi Sulaiman AS, Nabi Sulaiman ni dia ada tentera daripada manusia dan tentera daripada jin. Dan khalifah muka bumi ni adalah manusia. Jadi manusia ni ada jin yang Nabi Sulaiman train dia, memang hebat lah. Train jadi hebat. Dan ada juga manusia yang Nabi Sulaiman train jadi hebat. Dan di antara jin dengan manusia pada zaman Nabi Sulaiman, manusia memang lagi hebat. Sebab manusia itu khalifah muka bumi. Pernah satu ketika dalam satu rawi, ada Nabi Sulaiman melihat cahaya di tengah lautan. Nabi Sulaiman kata, okay, siapa boleh tolong ambil? Datang satu jin kata, Nabi Sulaiman, aku boleh tolong ambil. Dia selam, tak mampu nak ambil. Kemudian jin yang kedua pula, selam tak mampu nak ambil. Dan datang jin yang ketiga, yang yang lagi besar, lagi kuat lah. Selam tak mampu nak ambil. Maka ja'a rajulun atahullahul ilma. Datang satu orang, maknanya daripada golongan manusia, yang Allah bagi dia ilmu. Dia selam boleh ambil. Maknanya daripada rawi ni kita cerita, zaman Nabi Sulaiman, manusia tu memang lagi hebat. Sebab manusia dia khalifah muka bumi. Tapi umur manusia ni tak panjang. Itu je. Jadi kan dalam hadis Nabi SAW, dicabutnya ilmu itu dengan meninggal. Jadi umur jin ni panjang. Jadi ketika umur manusia ni banyak meninggal, yang hebat-hebat ni banyak meninggal, tak sempat mewariskan ilmu tu kepada manusia, anak-anak murid dia. Tapi jin ni tetap hebat sebab dia tak mati, dia umur dia panjang, beribu tahun umur jin ni. Panjang umur dia. Sampai mati, sampai akhirat kan? Tak juga. Tak sampai akhirat. Jin syaitan dan sampai akhirat. Dia beza ustaz, jin syaitan. Beza. Jadi jin ni ketika lama dia berlalu dan ilmu dia masih hebat, manusia ni makin meninggal kan, makin dah. Akhirnya dia disombong. Itu dalam hadis, dalam Quran surah jin. Cuba tak surah jin kan? Maknanya ada manusia akhirnya memohon pertolongan jin. Sedangkan jin tu tak tahu pun benda gaib. Dia cuma umurnya panjang, dia pengalaman luas, pengalaman dia banyak. Macam depan saya kan, ibu-ibu kakak tuan-tuan Syilan. Siapa antara kita yang cikgu? Ada cikgu tak? Cikgu pencen atau cikgu pencen? Banyak kan? Banyak kan? Okey. Siapa yang dah pernah mengajar 30 tahun, 40 tahun, ada tak? Ada kan? Mana 20 tahun lah ada kan cikgu kan? Cikgu ni, sebab tiap-tiap hari dia tengok muka anak murid, biasanya pengalaman dia tu, dia tengok budak dia boleh kenal. Budak ni budak pandai, budak ni budak nakal. Budak ni pandai tapi nakal. Budak ni nakal, dah lah nakal, tak pandai pula tu. Kan? Betul tak para cikgu sekalian? Betul tak? Kan? Sebab tiap-tiap hari tengok cikgu berpuluh-puluh tahun, tiap-tiap hari tengok murid, berpuluh-puluh tahun tengok murid, tengok tu dia Allah bagi ilmu tu. Tengok tu tahu, oh, budak ni macam ni, budak macam ni. Cikgu tengok murid kan, dia tahu, dia kenal, budak ni macam ni. Jadi jin tu sebab dia umur dia panjang, jadi ilmu dan pengalaman dia luas. Sebab tu dia macam nampak lebih hebat. Dan akhirnya ada sebahagian jin tu disombong. Maka pada kelahiran Nabi SAW ditarik kelebihan pada jin. Kembali dia tunduk kepada khalifah muka bumi, iaitu manusia. Itu kelahiran Nabi SAW, di mana dikembalikan khalifah tu kepada manusia itu. Betul Allah sebut dalam Quran bahawa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah
Aku mengutuskan kau wahai rahmat bagi sekian alam. Maknanya diletakkan satu tu pada tempat dia. Manusia khalifah muka bumi, diletakkan dia sebagai khalifah muka bumi. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu kakak nama Allah sekalian. Itu yang ketiga. Okay. Yang keempat, ketika kelahiran Nabi SAW, yang keempat, ditutup pintu langit. Pintu langit ni dulu dia terbuka. Malaikat ni dia kalau mendengar satu berita, kalau bahasa manusia, bukan macam tu tau, tapi bahasa manusia lah, nak salam faham kan, bahasa manusia nak salam faham kan, gosip lah, gosip. Itulah. Ni bahasa bukan macam tu tau, bukan macam tu. Maha suci Allah, bukan macam tu. Tapi nak salam faham malaikat ni. Kalau dia dengar berita, dia akan bercakap, wih, ni orang alim, ada satu orang ni nak akan meninggal ni. Padahal ditetapkan terlalu mahfuz tu, malaikat Israel telah ambil ni. Maka dia bercerita-cerita tu, jin ke syaitan dia akan pergi ke langit, dia dengar. Dan dia akan pulang, ini mengikut hadis Nabi SAW, dengan membawa 1000 pembohongan. 1000 pembohongan macam mana? Dia akan pulang, dia akan bagi tahu kepada pada tukang-tukang sihir dia, kahin-kahin, dan dia akan menyesatkan manusia. Dia bawa 1000 pembohongan. Dia kata apa? Okey. Sekarang ni kan orang itu tu dia akan menimpa macam sial lah, sial. Sial. So maknanya dia kena buat macam ni, benda-benda khurafat. Tapi memang tetap dia akan meninggal. Ketika dia meninggal, dia kata, betul lah, sebab dia tak ikut syarat-syarat ni, sebab tu dia meninggal. Dia akan buat 1000 pembohongan. Jadi dia dengar, akan ada orang hebat yang akan lahir. Jadi dia turun, dia akan buat 1000 pembohongan. Kawasan ni akan dilanda bala. Kawasan ni akan dilanda ujian. Dia dengar malaikat ni boleh gosip. Sebab tu kadang-kadang dia boleh maknanya tahu benda-benda yang seolah tahu tapi tak banyak. Jadi malaikat berbual, kan? Pernah dengar tak satu nama Nostradamus? Dengar? Satu orang yang dia buat maknanya mengarangkan ramalan-ramalan. Kita tak diberi percaya kepada ramalan, tapi kebanyakannya macam betul, kan? Sebab apa? Sebab kalau ikut daripada agama, kalau betul mana ramalan-ramalan itu, dia dah dengar daripada syaitan-syaitan ataupun jin-jin yang pernah mendengar perkhabaran langit. Nostradamus, dia buat buku, kan? Hatta peristiwa 11 September pun, dia kata datang satu benda daripada langit, maka terpisahlah dua adik-beradik kembar. Dan last kali Nostradamus punya ramalan, Barat nanti akan dikalahkan dengan satu orang yang berserban biru. Mana orang berserban lah. Dan dunia ni orang yang berserban siapa? Orang Islam. Orang Islam Wallahu alam, sebab apa? Itu kita tak tahulah. Jadi ketika kelahiran Nabi SAW, yang keempatnya ditutup pintu langit. Kita boleh baca surah jin. Jadi kalau syaitan-syaitan ataupun jin-jin ni nak naik ke pintu langit, nak dengar macam dulu, maka dia akan dilempar dengan syihabun mubin. Syihabun mubin ni panah-panah yang berapi. Tak berani dah dia nak mendengar-dengar dah, sebab pintu langit telah ditutup. Mana untuk jin saja Ustaz Untuk jin lah. Jin, syaitan, malaikat tak, malaikat memang dia boleh turun naik, kan? Dan yang terakhir, yang kelima, ketika kelahiran Nabi SAW, yang kelima, syaitan ditarik satu ilmu daripada syaitan. Syaitan ni tak boleh nak menyerupai macam manusia dah. Syaitan ni dulu dia boleh serupa macam manusia. Ketika Nabi Adam AS berada dalam syurga, syaitan ni masuk menyelap dalam syurga, dia jadi macam Adam. Dan dia kata, aku ni minan nasihin, orang yang bagi nasihat kat engkau ni. Macam manusia. Jadi syaitan tu memang dia boleh menyerupai macam manusia. Pada kelahiran Nabi SAW, ditarik kelebihan syaitan, tak boleh serupa macam manusia dah. Dia cuba nak serupa, muka tak ada. Dia cuba nak serupa, mata dia terjojol. Kan? Sampai hari ni. Tapi yang bila kita nak mandi, datang syaitan dia Ni yang zahir ni, yang zahir. Itu bayangan. Ni yang zahir. Dia tak boleh serupa. Kita pula yang takut kan? Mata terjojol ke, kita pula takut kan? Kita tak ada muka ke kan? Kita yang takut. Tapi maksudnya, dia tak boleh serupa sebagai manusia. Kan? Kalau tak susah juga kan? Kalau sekarang susah juga tau.
Ha. Ustaz-ustaz datang lambatnya cek dulu ni betul ke ni ustaz ni ha. Ni betul ke ni ha. Betul ke ustaz ni kan. Susah juga kan. Tapi dia tarik satu ilmu daripada syaitan, dia tak boleh serupa macam manusia dah. Ni. Anak ketika kelahiran Nabi SAW. Jadi ibu-ibu kakak tuan-tuan sekalian, Nabi SAW lahir bawa rahmat. Berikut rawi 12 Rabiul Awal. Sebab tu kita maknanya meraihkanlah kelahiran Nabi SAW untuk kita rasakan. Pertama untuk kita ingat Nabi itu sebenarnya tujuan dia. Yang kedua merasakan rahmatnya Nabi SAW tu yang diutus kepada sekalian manusia. Itu serban biru tu istilah. Kita tak tahu maksud dia. Mungkin juga serban biru serban daripada lautan, daripada seberang lautan yang biru. Kita tak tahu kan. Sebab dalam hadis Nabi SAW, besok akhir zaman antara yang menyemarakkan kebangkitan Islam daripada timur jauh, daripada belah-belah kita ni, melintasi laut biru. Kita tak tahu apa maksud dia. Wallahu a'lam.